Ada 4 ahli parlimen Sabah yang dikatakan telah lompat parti. Telah lompat parti. Bukan lompat parti, keluar daripada Bersatu. Okey, dan dikatakan mereka akan menubuhkan parti baru. Kita baca. Haji G dan pemimpin Bersatu Sabah tinggalkan Bersatu akan tubuh parti tempatan baru. Kepimpinan Parti Peribumi Bersatu Sabah mengumumkan keluar daripada parti itu berkuat kuasa hari ini. Ketua Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Haji G berkata, setelah mempertimbangkan keputusan itu, setelah mempertimbangkan keadaan landscape politik negara ketika ini terutama di Sabah, Haji G yang juga pengurusi gabungan JRS berkata, semua bekas ahli Bersatu Sabah termasuk beliau akan menubuhkan sebuah parti tempatan baru, tetapi buat masa ini akan menjadi ahli GRS. Now, timbul persoalan tuan-tuan. Timbul persoalan, adakah dengan keluar mereka parti ini, mereka dikira sebagai telah lompat parti? Itu satu persoalan yang kena bincangkan. Sebab apa? Warisan mula mempertikaikan, terutama berkenaan dengan Haji G. Dia jadi Ketua Menteri Sabah sekarang ni kan. Selepas keluar Bersatu, pemimpin warisan pertikai status Haji G jadi Ketua Menteri. Timbalan Presiden Warisan Daryl Aiking mempersoalkan kedudukan Haji G Noor sebagai Ketua Menteri Sabah susulan tindakan beberapa pemimpin Bersatu Sabah meninggalkan parti itu. Beliau menegaskan, mempersoalkan sama ada Haji G mempunyai sokongan majoriti di Dewan Negeri Sabah yang kini perlu diuji mengikut perlembagaan parti. Menurutnya, 4 ahli parlimen yang juga ahli Bersatu Sabah perlu mengosongkan kerusi mereka di bawah undang-undang anti lompat parti jika mereka keluar parti. Mereka adalah Armizan Ali Papa, Khairul Firdaus Abarhan Batu Sapi, Jonathan Yassin Ranau dan Mat Bali Musah Sipitang yang semuanya bertanding atas tiket GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Dan ini timbul satu persoalan. Persoalannya, adakah mereka dikonsider telah keluar parti? Di sini conundrum, di sini dilema yang kita tak pernah hadapi dalam negara ini. Ini kali pertama. Okey, saya cerakinkan. Ni sebab Anwar pakai. Itu kan saya dah pakai sebelum ni dah. Saya cerakinkan, saya leraikan satu persatu. Okey. Ini macam ni tuan-tuan. Isu dia macam mana? Number one. Okey, kita tengok isu dulu. Isu number one, sebelum saya tengok isu number one, number two, number three ni, kita habis KLN dulu sebelum kita tengok isu tu. DAP Sarawak tidak ada masalah, tiada jawatan. DAP Sarawak tiada masalah, tiada ada jawatan. Dan sekarang ni Ronald Kiandi dilantik jadi Ketua Bersatu Sabah ganti Haji G. Okey. DAP Sarawak tidak ada masalah, tidak ada jawatan dan jamin akan sokong kerajaan perpaduan di Parlimen. Okey, itu kita clear kat situ. Dan Ronald Kiandi dilantik sebagai Ketua Bersatu Sabah menggantikan Haji G. Itu kita pun tak ada isu dekat situ. Okey. Now, timbul persoalan tadi. Okey, saya bawa kepada persoalan tadi. Adakah mereka sudah dikira sebagai lompat parti? Itu jadi persoalan. Adakah mereka dikira sebagai lompat parti? Now, kita ada beberapa conundrum, beberapa perkara. Number one, yang diluluskan tempoh hari adalah pindaan perlembagaan 1443A tu adalah pindaan kepada perlembagaan untuk membenarkan satu akta dibuat bagi anti lompat parti. Okey, kerana menurut perlembagaan sebelum ini, sebelum pindaan tersebut, memecat ahli parlimen selain daripada sebab-sebab seperti kematian, hilang waras, bankrupt dan sebagainya adalah tidak boleh. Itu menurut undang-undang. It's unconstitutional, tidak berperlembagaan. Kalau seorang itu dipecat hanya kerana dia lompat parti. Maka diguballah pindaan 43A di mana sekiranya seseorang itu ialah melompat parti, maka dikira telah terlucut jawatan beliau. So, perlembagaan tersebut, perkara tersebut, artikel tersebut memberi satu ruang untuk membentuk satu undang-undang akta lompat parti. Namun, timbul persoalan. Akta tersebut belum wujud lagi. Tapi yang orang duk bahas-bahas selama ni, itu belum digazetkan. Aktanya bukan kata tak ada, dah ada. Tetapi belum digazetkan, tak sempat. Kan hari itu pilihan raya. Kan last kali Wan Junaidi bentangkan dah dilulus, betul? Bubar pilihan raya. Kita tak sempat nak bentangkan akta dan luluskan akta tersebut. Aktanya dah ada, bil tu dah ada, dah ada dia punya perbahasan tu dah ada. Okay? So, timbul persoalan, adakah mereka dikonsider lompat parti? Kerana akta belum ada.
Yang ada hanyalah satu general orang kata apa, satu general artikel di dalam perlembagaan berkenaan ketidakbenaran untuk lompat parti. Kan? Okay. Kita cari Kalau saya boleh baca kat sini 43A bukan 43A, sorry. 3A. Tak mahu tuan-tuan 49A1, sorry, bukan 43A. Okey, menurut perkara 49A1, 49A sub A, perkara 49A pasal 1 sub A, seseorang ahli Dewan Rakyat yang mewakili satu parti politik boleh didefinisikan sebagai melompat parti sekiranya beliau melepaskan keanggotaan parti politiknya ataupun tidak lagi menjadi anggota ahli politik tersebut. Manakala perkara 49A1B turut mentafsirkan bahawa seorang ahli Dewan Rakyat yang memenangi pilihan raya di atas tiket calon bebas turut ditafsirkan sebagai melompat parti sekiranya beliau menyertai suatu parti politik sebagai anggota parti tersebut. Okey, yang bebas tu tak payahlah. Kita tengok yang 49A1A tu. Dia seseorang yang mewakili satu parti politik yang didefinisikan sebagai melompat parti sekiranya beliau melepaskan keanggotaan parti politik. Okey. Number one, persoalan dia tak ada lagi undang-undang. Yang ni adalah satu general provision di dalam perlembagaan. Undang-undang tak sempat lulus lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Haji G dan geng-geng dia, terutama yang 4 orang ahli parlimen tu berhujah. Haji G tak adalah. Sebab undang-undang Sabah belum laksana lagi. Untuk Sabah punya Dewan Undangan Negeri, rasanya tak ada lagi anti lompat parti. Tetapi untuk federal, 4 orang ni, dia akan berhujah macam ni. Number one, undang-undang tak ada lagi. Okay, that's number one. Number two, kami bertanding di atas tiket GRS. Bukan di atas tiket bersatu. Yang ni pertikaian. Yang ni permasalahan, conundrum. Yang ni dia punya challenge kat sini. Dia kata, 4 orang ni kata, kami memang join bersatu. Kami ahli bersatu. Tetapi sewaktu kami bertanding, yang tanda tangan watikah kami adalah Haji G, pengurusi Presiden GRS. So, bukannya kami bertanding di atas tiket bersatu. Kami bertanding di atas tiket GRS. Kami tak pernah keluar GRS. Haji G kata tadi bahawa dia nak buat parti tempatan baru, kami akan menyertai parti tersebut dan parti itu akan bersama dengan GRS. Sama juga dengan Pakatan Harapan hari itu. Mereka bertanding di atas tiket Pakatan Harapan. Now, dia berbeza. Ni kalau saya kena lukis ni tuan-tuan. Dia berbeza kalau mereka menyertai Perikatan Nasional. Yang tu beza. Katakanlah dia bertanding di atas tiket Perikatan Nasional. Maka kalau mereka tarik sokongan, dia menarik sokongan ke atas Perikatan Nasional, katakanlah menyokong Anwar Ibrahim keluar daripada Perikatan Nasional, keluar bersatu, keluar Perikatan Nasional, then that's fine. Sekarang ini, uniknya bersatu ini, dia ada 2 parti gabungan. Parti gabungan yang pertama adalah Perikatan Nasional. Parti gabungan yang kedua adalah GRS. Bersatu Sabah menyertai GRS. Bersatu Semenanjung dan Sarawak menyertai Perikatan Nasional. Yang bertanding tempoh hari adalah GRS, bukan bersatu. So, bila mereka melompat daripada parti tersebut, menarik sokongan kepada Perikatan Nasional, so sekarang ini 72 campur 1, 73, tolak 4, 69. Adakah mereka dikonsider lompat parti jatuh? Okey, yang persoalan pertama, akta tak ada. Katakanlah, hakim kata tak apalah. Akta tak ada, tetap boleh jatuh kerana artikel 49 pasal 1 sub A ni. Persoalannya, adakah mereka dikira lompat parti kerana mereka bertanding di bawah tiket GRS, bukan di bawah tiket bersatu? Now, timbul satu lagi persoalan. GRS, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional itu apa?
Dia adalah gabungan parti-parti. Boleh tak individu menyertai Pakatan Harapan? Boleh tak individu menyertai Barisan Nasional? Jawapannya tak boleh. Kita tak boleh ada borang Pakatan Harapan tak? Jawapannya tak boleh. Tak ada. Kita kena sertai komponen parti di dalam Pakatan Harapan, iaitu PKR ke, DAP ke, Amanah ke, APKO ke, baru boleh menyertai Pakatan Harapan. Sama juga dengan Perikatan Nasional. Now, dekat sini kita kata bahawa sama juga dengan GRS. Dia ada side argue. Dia kata, mereka menyertai Bersatu. Ya, mereka menggunakan logo GRS. Tetapi kami dalam Bersatu yang membenarkan dia menyertai GRS di Sabah. Therefore, dia kata GRS itu, walaupun dia menggunakan logo GRS, dia adalah ahli Bersatu dan dia tak boleh menyertai GRS. Dia menyertai Perikatan Nasional. Dia menyertai Bersatu untuk menyertai GRS. Nah, ada timbul satu keadaan di mana ada seorang ahli parlimen, dia tak menyertai mana-mana. Saya tak tahulah dia sertai belum. Antara yang siapa tuan-tuan? Syahidan Kasim. Syahidan Kasim ni parti mana? Syahidan Kasim selepas dia keluar daripada UMNO, dia parti mana? Adakah dia parti PAS? Adakah dia menyertai Bersatu? Sepanjang carian saya tak jumpa lah kalau Idan Kasim. Mungkin dia dah sertai Bersatu mungkin. Pada 19 November 2022, kalau kita tengok ni, Syahidan teliti sertai BAS selepas Pertahanan Parlimen Arau. Teliti, dia tak join lagi. 3 minggu lepas. Itu paling awal lah. Setakat yang saya tengok ini, 3 minggu lepas. Tak ada. Dia tak sertai parti mana-mana lagi setakat 3 minggu lepas. Tak tahulah sekarang kalau dia sertai PAS. Tapi setakat 3 minggu lepas, dia dah menang Arau ni. Tapi dia tak sertai mana-mana parti Perikatan Nasional. Tetapi dia mendapat mandat daripada Perikatan Nasional, pengurusi Perikatan Nasional. So, menjawab persoalan ini, kita kena tinggalkan kepada hakim. Tapi kalau ikut saya dengan ilmu yang saya ada ni, kalau ikut logiknya, sebenarnya tak lompat parti, tuan-tuan. Sebab betul lah tu. Dia menggunakan GRS sebagai wadah untuk dia bertanding. Dia bukan guna Bersatu. Dia bukan guna Perikatan Nasional. Kalau tempoh hari dia guna Perikatan Nasional, then itu tak ada masalah. Sekarang ni dia guna Bersatu. Dia guna GRS. Dan GRS ini masih kekal. Mereka masih berada di dalam GRS. Dia orang tak pernah lompat pun. Malah mereka akan buat parti baru untuk nak membentuk bersama dengan GRS. So, jawapannya, bagi saya lah, my personal opinion, dia tak lompat. So, kalau dia tak lompat, ada pihak rakyat Sabah? Tak. Jawapannya bagi saya tak ada. Pendapat saya tak ada. Ini pada pendapat saya. Okey.